Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Kak Ni nak share sikit kenapa kita perlu belajar, kita perlu faham dan kita perlu beramal dengan Asma'ul Husna. Kita tahu Asma'ul Husna ada 99, kan? So kenapa perlu kita belajar? Kenapa kita perlu faham dan kenapa kita perlu beramal dengan Asma'ul Husna? Sebab Asma'ul Husna ni ada khasiat dia yang tersendiri. Dan Allah telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Maksudnya Allah mempunyai asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu. Kenapa Allah letakkan firman ini dalam surah Al-A'raf? Ini nak menunjukkan betapa pentingnya kita belajar, kita tahu, kita faham dan kita guna, kita manfaatkan Asma'ul Husna ini dalam kehidupan kita seharian. Kan contoh, kita rasa macam kita dah buat semua benda. Kita dah buat sedekah subuh, kita dah buat solat duha, kita dah buat tahajud, kita dah buat solat taubat, kita dah buat macam-macam. Kita dah baca dengan konsisten istiqamah surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman, semua kita dah buat, kan. Tapi kadang kita lupa bila kita minta dengan Allah, sebab Allah berfirman dalam Al-Quran banyak kali, bukan dalam surah Al-A'raf sahaja, surah lain pun ada juga Allah berfirman. Contoh dalam surah Al-Isra, kan, ada juga Allah berfirman serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Kan, maksudnya dalam Al-Quran banyak Allah letak firman-firman yang berkaitan dengan nama-nama Allah, yang Allah nak kita hamba-Nya belajar, faham dan guna, manfaatkan nama-nama Allah ini. Sebabnya dalam satu kisah di mana baginda Nabi terdengar seorang sahabat, dia berdoa dengan menyeru nama-nama Allah Asma'ul Husna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dekat doa ni ada banyak nama-nama Allah. Allahus Samad, Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu semua asma Allah. Jadi baginda Nabi mendengar sahabat ni berdoa, dengan permulaan doa dia ialah doa ini, pembuka doa. Dan baginda bersabda, sahabat ini doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia menyeru nama-nama Allah sebelum menyatakan hajat. Sebab kita akan dapat khasiat, manfaat daripada nama-nama Allah ini, Asma'ul Husna ini, melalui dua cara kita boleh dapat hasilnya. Yang pertama melalui tajribah ataupun eksperimen, dan yang kedua melalui pengalaman ataupun percubaan. Contohlah, kan melalui eksperimen. Contoh, kita nak bereksperimen dengan Allah yang Latif, Allah yang maha halus sentuhannya, Allah yang maha lembut sentuhannya. Mungkin kita nak gunakan untuk anak-anak kita, mungkin agak degil, nak suruh solat tu payah. So kita zikirkan Allah ya Latif, Allah ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Allah, lembutkan hati anak aku, kan mudahkan dia untuk aku, suruh dia pergi solat, suruh dia pergi belajar, kan. Kita tengah bereksperimen. So kita minta dengan asma Allah tu, dengan Allah ya Latif. Contoh kalau kita nak guna Allah ya Razak, Allah yang maha memberi rezeki. Kita bangun solat malam, kita minta dengan Allah, ya Allah aku nak murah rezeki. Tapi kita lupa Allah ada asma dia. Allah ada Asma'ul Husna yang kita suka nama kita orang sebut. Kalau dalam sesi live atau Zoom, kan, tiba-tiba orang yang buat live tu, kalau macam akak kan selalu berzoom dan live dengan Datuk Dr. Hafizah Musa, kan, tiba-tiba ada satu hari tu Ustazah sebut nama akak sebagai penerima cenderahati untuk dapat telekung mihrab, kan. Ya Allah, rasa macam nak bagi tahu satu kuantan. Kita suka orang sebut nama kita macam tu. Allah lagi lah, bila kita nak minta dengan dia, kita cakap, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Razak, berilah aku rezeki, ya Allah kau kan pemberi rezeki. Allah suka tu. So itulah gunanya, itulah manfaatnya. Kenapa kita kena belajar Asma'ul Husna, kita kena faham dan kita kena guna. So malam ni kita jumpa.